Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada malaysiakini.com. Sayap bersekutu bersatu bergolak. Sayap bersekutu bersatu dikatakan sedang bergolak selepas sekurang-kurangnya 3 pemimpin penajanya dipecat serta-merta. Ini di tengah-tengah persiapan bagi menghadapi pilihan raya negeri akan datang. Penolong setiausaha sayap bersekutu iaitu saya ulang semula. Penolong setiausaha sayap bersekutu bersatu Dr. Richard Ng memaklumkan perkara tersebut melalui satu surat bertarikh 16 Jun 2023. Katanya dia mendapat arahan bahawa pelantikan ahli jawatan kuasa penaja sayap bersekutu bersatu kebangsaan yang sedia ada telah ditamatkan berkuat kuasa serta-merta. Katanya satu jawatan kuasa penaja yang baru sedang dalam proses pelantikan. Sehubungan dengan itu, pemimpin yang dipecat diminta untuk tidak menggunakan jawatan yang lama dalam sebarang surat menyurat dan komunikasi dengan masyarakat, kata Ng dalam surat tersebut. Namun surat itu tidak menjelaskan siapa yang memberikan arahan pemecatan tersebut. Surat itu juga tidak menyebut nama pemimpin yang dipecat. Walaupun begitu, beberapa sumber Parti Bersatu memberitahu Malaysia Kini bahawa 3 pemimpin tersebut ialah Naib Ketua Sayap Bersekutu Parti Dr. Mahaganapati Das, Ketua Penerangannya S. Subramaniam dan Ahli Jawatan Kuasa MU Raja. Ketika dihubungi, S. Subramaniam mengesahkan dia telah melihat surat tersebut. Katanya, ya, saya boleh sahkan melihat surat tersebut. Ini adalah pemecatan kedua saya dalam masa 3 minggu, katanya. Namanya lagi, kali pertama saya dimaklumkan menerusi teks WhatsApp sahaja. Kali ini surat dikeluarkan tanpa menyebut nama pemimpin yang dipecat. Katanya, saya menerima keputusan Chong untuk memecat saya kerana melantik dan memecat seorang LJK adalah kuasa beliau. Tetapi saya mengharapkan Chong dapat memberikan alasan yang kukuh ke atas pemecatan saya kerana pemecatan tanpa alasan akan memberikan impak yang tidak baik, katanya merujuk pengurusi sayap bersekutu bersatu. Kata Subramaniam lagi, perkara tersebut telah dimaklumkan kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Sementara itu, MU Raja pula berkata dia masih belum menerima surat pemecatan. Katanya, saya tidak menerima sebarang surat. Bagi saya masih EJK Bersekutu, katanya. Malaysia Kini telah menghubungi pengerusi sayap bersekutu Chong Fat Ful untuk mendapatkan komen. Bersekutu Bersatu ditubuhkan pada 2021 selaku sayap dalam parti yang mewakili ahli bukan Bumi Putra. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. PDRM membuat keputusan dan mengumumkan satu perkara yang amat mengejutkan pas dikala persiapan akhir untuk pilihan raya negeri. Polis di Raja Malaysia mengesahkan akan merakam keterangan daripada adun Kubu Gajah. Polis akan merakam keterangan Khalil Yahya berhubung poster palsu yang telah dikongsikan beliau di dalam Facebook miliknya. Polis akan merakam keterangan Khalil Yahya berhubung poster palsu mengenai pelantikan ahli Parlimen Seputi iaitu Teresa Hock sebagai pengurus Felda. Ketua Polis Daerah Brickfields iaitu Assistant Commissioner
Ami Hizam Abdul Syukur berkata, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kubu Gajah itu dipanggil hadir ke Ibu Pejabat Daerah IPD Taiping Selasa ini. Katanya dalam kenyataan itu, janji temu sudah dibuat untuk rakaman percakapan Khalil pada jam 10 pagi di IPD Taiping, katanya kepada Harian Metro. Harian Metro semalam melaporkan polis telah pun menerima laporan dibuat oleh Teresa Kok berhubung poster pelantikannya sebagai pengerusi Felda. Siasatan polis mendapati berita palsu itu berasal daripada laman sosial Facebook Khalil. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Okey, so di sini kita akan nampak nanti, kita akan tahu nanti di mana asal sebenarnya poster itu. Adakah poster itu hanya akan hanya di repost, hanya diulang siar semula oleh adun daripada PAS ini, ataupun poster itu dicipta sendiri oleh beliau, ataupun ada orang admin atau sebagainya yang mencipta poster itu kemudian dipost oleh beliau. Dan nanti kita akan lihat, akhirnya nanti polis akan siasat juga siapakah yang pertama post poster palsu ini. Dan di sana nanti kita akan tahu kebenarannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, adakah ini adalah satu permulaan yang kurang baik di dalam kempen PRN daripada PAS? Dan adakah ini satu cabaran yang bakal akan dilalui oleh Pakatan Harapan, iaitu akan ada berita-berita yang dipost yang tak sahih, yang palsu? Dengan kata lain, mungkinkah ada fitnah lagi? Mungkin ada fitnah lagi kah selepas ini? Harap-harap tak ada. Dan kita ingin melihat kempen yang bersih tanpa politik terlebih-lebih sehingga adanya timbul yang disebut sebagai fitnah. Harap-harap tidak ada fitnah memfitnah, dan harap-harap semua yang dikeluarkan itu adalah fakta. Kerana rakyat ini, terutamanya orang daripada golongan sederhana yang berpendidikan sederhana, selalunya akan cepat untuk menerima semua. Dan kadang-kadang berita sebenar itu tidak dapat diterima semula. Jadi yang melekat di kepala adalah berita palsu, kerana mungkin tak sempat nak dapat berita sahih. Okey, so kita harap Polis Diraja Malaysia dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan kita doakanlah semoga semuanya dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada sebarang yang tidak baik. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Perkara yang paling dahsyat pernah saya baca adalah perkara ini, saya fikir. Bayangkan 44 juta ringgit tunai. Berapa banyak tu? Cuba kamu komen, mana tahu ada yang kerja bank kah, kerja memang accountant kah, kerja memang dealing with money, cash money. 44 juta cash ni berapa banyak? Mana tahu kamu ada pengalaman, cuba komen. Berapa banyak 44 juta ini? Berapa bag? Cukupkah satu kereta? Tapi memang betul, pelik tapi benar, tapi ini sudah terjadi. 44 juta ringgit Malaysia cash ditemui di pejabat, di rumah bekas seorang pengarah Jabatan Air Negeri Sabah. Aduh, patutlah di kampung kami tiada air. Patutlah banyak kampung tak ada air. Rupanya ramai orang pencuri. Aduh, pencuri. Tapi kita tak tahulah. Kita belum tahu lagi dia ni pencuri ke tidak. Tapi yang jumpa ni 44 juta ringgit ditemui di pejabat dan rumah. Kenapa ada 44 juta ringgit di pejabat dan di rumah? Kenapa hendak kasih masuk dalam bank? Apa yang takut? Mahkamah Seksyen di Kota Kinabalu diberitahu bahawa wang tunai
melebihi 44 juta ringgit. Punya banyak. Gila, nak buat apa dengan 44 juta ringgit tunai ni? Ditemui di pejabat dan di rumah. Di pejabat pun ada, di rumah pun ada bekas pengarah Jabatan Air Sabah JANS, iaitu Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib. Perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Pasukan Serbuan nombor 8 Hishamuddin Muhammad Esa, 49 tahun, semasa pemeriksaan oleh Timbalan Pendakwa Raya DPP Mahadi Abdul Jumaat. Hishamuddin memberikan keterangan itu sebagai saksi pendakwaan ke-40 di hadapan Hakim Abu Bakar Manat dalam perbicaraan untuk skandal rasuah terbesar di Sabah itu. Beliau berkata lebih 23 juta tunai ditemui semasa di serbuan di pejabat Awang Tahir, AG Tahir, pada 4 Oktober 2016 di Wisma Muiz. Bayangkan di pejabat ada 23 juta ringgit. Aduh, banyaknya. Yang hairan di pejabat tu, staf dia tidak tahu kah? Macam mana duit 23 juta itu ada di pejabat? Waktu orang bagi duit itu orang tidak nampak kah? Ini lagi syok. RM62.500 ditemui dalam beg bertanda Tahir di meja Awang Tahir. 62,000 di meja. Wang tunai selebihnya ditemui di 3 lokasi lain di dalam bilik pantry. Di pantry, di sofa dengan 3 tempat duduk, kabinet TV serta kabinet kayu. Katanya sambil menambah bilik pantry itu berada di belakang meja Awang Tahir. Beliau turut memberi keterangan bahawa setiap bungkusan wang di antara RM50,000 dan RM100,000 dan hanya Awang Tahir yang mempunyai akses ke bilik pantry di pejabatnya. Bilik pantry itu adalah bilik dengan papan tanda go away di pintunya, di mana timbunan wang tunai dipercayai ditemui dan dirampas oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Hishamuddin turut memberitahu pada hari yang sama lebih daripada 21 juta ringgit ditemui ketika pasukannya menyerbu rumah Awang Tahir di Sembulan. Menjawab satu soalan lain, beliau berkata lebih 8 juta ringgit ditemui dalam sebuah bilik di tingkat 3 rumah itu. Beliau turut berkata 86 jam tangan berjenama dan mewah serta 921 barang kemas turut ditemui di rumah berkenaan. Saksi itu selanjutnya memberi keterangan bahawa pasukannya kemudian menemui wang tunai 9 juta ringgit dan 4 juta ringgit Malaysia masing-masing di dalam kereta Mazda dan Mercedes Benz. Kira-kira 9 juta ringgit ditemui dalam sebuah kereta Mazda. Wang itu dimasukkan ke dalam beberapa beg yang disimpan di dalam bonet kereta. Ketika itu kereta diparkir tidak jauh dari pagar rumah yang diletakkan di luar pagar rumah. Sebanyak 4 juta ringgit lagi ditemui di dalam sebuah Mercedes Benz. Wang itu dimasukkan ke dalam beg dan dimasukkan ke dalam bonet kereta, katanya. Dahsyat tak dahsyat? Sila komen. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Wan Saiful Wanjan, bekas bos, bekas Setiausaha Agung, untuk bersatu dalam keadaan yang bahaya sekarang ini. Ini telah pun dikemukakan atau diberikan keputusan di mahkamah, iaitu pertuduhan rasuah Wan Saiful adalah teratur dan lengkap, kata pendakwaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Mahkamah Session di sini pada Selasa diberitahu bahawa 2 pertuduhan berkaitan dengan rasuah berjumlah 6.9 juta ringgit Malaysia yang membabitkan projek Jana Wibawa yang telah dikemukakan terhadap bekas Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Maafkan saya, bukan Setiausaha Agung. Salah ni, Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin.
Adalah aku makin tua lah. Bukan. Tetapi bekas Ketua Penerangan PPBM Bersatu, iaitu Wan Saiful Wan Jan, yang telah pun meletak jawatan setelah beliau diheret ke mahkamah. Dia terus letak jawatan. Dan sekarang ini memang sah dia ada dalam keadaan yang amat sukar. Kerana di mahkamah dinyatakan oleh pihak pendakwaan bahawa semua proses dalam pendakwaannya adalah lengkap dan teratur. Teratur dan lengkap. Timbalan pendakwa raya iaitu Rashidah Murni Azmi berhujah bahawa kedua-dua pertuduhan berkenaan itu tidak cacat, sebaliknya jelas dan boleh difahami. Kata beliau, Seksyen 153 Kanun Tata Cara Jenayah atau KTJ menyatakan tarikh dan masa hendaklah dinyatakan dalam pertuduhan. Dalam pertuduhan pertama, masa telah dinyatakan, iaitu sekitar April 2022, manakala pertuduhan kedua, masa yang dinyatakan adalah pada bulan Julai hingga September. Pihak pembelaan juga telah dibekalkan dengan dokumen serta notis yang mencukupi bagi membolehkan mereka menyediakan pembelaan, katanya. Beliau berkata demikian pada prosiding pendengaran permohonan Wan Saiful untuk mengenepikan dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah 6.9 juta ringgit Malaysia membabitkan projek Jana Wibawa yang dihadapinya di hadapan Hakim Rozina Ayub. Selain itu, Rashidah Murni berkata, permohonan Wan Saiful adalah tidak berasas dan pramatang kerana saksi-saksi pendakwaan masih belum lagi pun memberi keterangan. Sehubungan itu, pihak kami, katanya, memohon untuk mahkamah menolak permohonan ini memandangkan ia tidak mempunyai alasan yang kukuh dan merupakan penyalahgunaan proses mahkamah, katanya. Peguam Amir Hamzah Arshad mewakili Wan Saiful Wan Jan pula berkata, kedua-dua pertuduhan terhadap anak guamnya adalah cacat kerana tidak menyatakan secara khusus tarikh kesalahan dilakukan. Dalam pertuduhan itu hanya menyebut sekitar bulan tertentu tanpa mengemukakan butiran yang lengkap bagi kesalahan yang dipertuduhkan terhadap anak guam saya, katanya. Dalam pada itu, Amir Hamzah berkata pertuduhan itu juga tidak berasas berdasarkan Seksyen 173G KTJ yang menyebabkan pihak pembelaan dinafikan untuk mengemukakan pembelaan dan alibi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, anda boleh mendapatkan berita lengkap ini di sinarharian.com.my. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. SPRM semakin tegas, semakin hebat, semakin padu, semakin mantap, semakin ditakuti. Inilah yang kita mau. Supaya semua orang tak lagi suka hatinya saja, macam duit keluarga dia saja duit negara kita, macam duit dia sendiri saja duit rakyat. Suka-sukanya mau pakai bila, suka-sukanya mau minta rasuah, ambil rasuah, macam-macam. Okey, tapi kali ini SPRM mengumumkan satu perkara yang amat penting untuk seluruh rakyat Malaysia, terutama bagi mereka yang selalu ada kuasa, yang selalu berisiko untuk terlibat dengan pelbagai jenis kesalahan rasuah, salah guna kuasa dan macam-macam lagi yang tidak sepatutnya dilakukan. Dan saya percaya SPRM semakin ke hadapan sekarang ini, ditambah pula untuk menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Baginda bertitah supaya rasuah dihapuskan di Malaysia, dan juga menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sungguh-sungguh mau hapuskan, mau menghentikan, mau menghapuskan, mau memupuskan rasuah di Malaysia ini. SPRM mengumumkan sahkan menyiasat penjualan tanah
Ini diterbitkan di utusan.com.my. SPRM telah pun mengesahkan isu penjualan tanah kepada Persatuan Isteri Menteri Besar dengan harga murah sedang disiasat. Ini kalau saya tak silap berlaku di negeri yang ditadbir oleh PAS, di Terengganu rasanya. Tapi mari kita lihat bersama-sama di mana kejadian ini berlaku. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengesahkan sedang giat menjalankan siasatan berhubung dakwaan penjualan tanah bernilai 29.3 juta ringgit Malaysia kepada sebuah persatuan yang dimiliki isteri kepada seorang menteri besar dengan harga yang murah. Satu sumber mendedahkan kepada utusan Malaysia, beberapa saksi telah pun dipanggil sejak beberapa minggu lalu bagi membantu siasatan itu. Kata sumber, mereka yang dipanggil membabitkan pegawai-pegawai kerajaan di negeri berkenaan. Okey, tidak dinyatakan di sini di negeri mana sebenarnya berlaku ini. Okey, kita boleh cari siasat dulu di Google. Jual tanah kepada Persatuan Isteri Menteri Besar. Cuba kita type begitu, apa yang keluar? Ada di Harapan Daily, di mana diterbitkan di Harapan Daily. Di Malaysia kini pun ada. Okey, kita baca dulu di harapandaily.com. Harapandaily.com, dia kata begini. Tanah 29.3 juta. Okey, jadi kita kembali kepada berita dari utusan tadi itu. Adakah dia sama? 29.3 juta juga. Okey, jadi saya fikir ini berkaitlah. Tanah saya baca semula, berhubung dakwaan penjualan tanah bernilai 29.3 juta kepada sebuah persatuan dimiliki isteri kepada seorang menteri besar dengan harga murah. Itu di utusan.com.my. Jadi kalau kita pergi balik di harapandaily.com itu, bertarikh 5 Jun, jumlahnya sama 29.3 juta. Tetapi ini lebih detail. 5 Jun 2023 diterbitkan. Tajuknya, tanah 29.3 juta dijual hanya dengan RM500,000 sahaja kepada Persatuan Isteri yang berhormat PAS Terengganu. Seluas 11,299 meter persegi, berdekatan bangunan Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu yang bernilai 29.3 juta dikatakan telah dijual kepada Persatuan Isteri Wakil Rakyat dan bekas Wakil Rakyat Terengganu, Khairunisa, dengan hanya RM500,000. Lapor portal The Corporate Secret, keputusan membabitkan tanah strategik di Kuala Terengganu itu dibuat oleh Menteri Besar, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Walau bagaimanapun, pihak pendaftar tanah Kuala Terengganu dan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT tidak bersetuju tanah itu diserahkan kepada Khairunisa. Kata laporan ini, konflik kepentingan dalam perkara ini ialah Menteri Besar dan Ahli Exco selaku pembuat keputusan telah meluluskan permohonan isteri Menteri Besar dan isteri Ahli Exco untuk memiliki tanah kerajaan negeri yang bernilai tinggi. Atas konflik kepentingan kerajaan negeri pimpinan Menteri Besar dan Persatuan Pimpinan Isteri Menteri Besar, bayaran premium yang sepatutnya dikenakan ialah sebanyak 5.87 juta dikurangkan kepada RM500,000 sahaja, dipetik oleh portal itu. Kemudian ada juga diselitkan satu borang di sini
borang PTK.TR 7315-2018-0046-17 Kanun Tanah Negara borang 5A Seksyen 81 dan 82 notis bahawa hasil tanah harus dibayar. Nombor permohonan tanah 2/19 kepada Persatuan Isteri Wakil Rakyat dan Isteri Bekas Wakil Rakyat Negeri Terengganu Khairunisa. Kemudian ada jumlah dia RM503,855 saja. Jadi itulah yang menjadi menjadi satu perkara yang pelik lah. Okey, jadi ada 2 surat yang telah diberikan di sini. Jadi saya fikir tadi yang sedang disiasat oleh SPRM itu berkaitan dengan perkara ini. Okey, jadi sumber yang saya dapat ini daripada harapandaily.com 5 Jun 2023. Tajuknya, tanah RM 29.3 juta dijual hanya RM500,000 kepada Persatuan Isteri YB PAS Terengganu. Okey. Dan tadi sebelum itu saya bacakan itu adalah daripada utusan.com.my 24 Jun 2023 tariknya dengan tajuk SPRM sahkan siasat penjualan tanah. Kita jumpa lagi. Bye-bye.